Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, today I will explain about group assignment of HTML project and individual project. So first we dive into individual. For this project, you are required to create your personal website. Okay, the complete website must contain all of these items, and for the necessary pages, I want you to add on your passion lah, okay, or your goals. Cita-cita you nak jadi apa. Okay, next, each of pages must have appropriate page title, statement of responsibility. Statement of responsibility ni adalah statement yang you bertanggungjawab ke atas segala content yang you provide dalam website ni. Any inquiries boleh contact you. Ini letaklah, replace your name and your contact information. Each file must be arranged systematically. Image must be put. Ini semua saya akan terangkan sebentar lagi. The soft copy of the personal website must be submitted on week 12. Okay. Marks will be deducted for late submission. So lewat sehari saya akan deduct 1 markah lah. Okay. Alright. Okay. Now create a new folder HTML individual. Dalam ni kita nak create satu persatu items yang guideline required. Tak kat tepi. Homepage HTML, new item, text document, index.html. We have about 1, 2, 3, 4, 5, 6 page. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Okay. Copy, paste 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then rename biodata, experience, education, family, gallery, passion. Okay. Yang ni okay, and then dah siap buat new folder untuk letak image, new folder untuk letak CSS, and new folder untuk letak multimedia. Okay, now untuk buat website homepage, open with Visual Studio Code. Okay, untuk buat website ni you boleh ambil mana-mana template. Boleh search saja dekat Google. You boleh guna W3 Schools website template. Try it yourself. Yang ni sekejap, ni lain lah. Okay, ambil yang ni senang sikit. Try it yourself. Macam biasa, Ctrl Alt, copy, paste. Okay, untuk style kita asingkan. Cut. Untuk styles kita buat kat sini new item,
index style.css. Index styles index style. Okey, tak apa. Ctrl S. Oh, sorry. Pergi dekat index, style ni boleh delete. And then dekat head masukkan you punya CSS location baru. Masukkan nama folder dulu, styles index style.css. Ctrl S, and then try tengok dekat index.html. Okay, ni adalah dia punya website. Okay, yang ni boleh replace dengan you punya content. Macam mana nak replace? Dekat atas ni boleh letak boleh letak nama you. Contoh Muhammad Ali. Nama penuh Muhammad Ali bin Zakaria. And then P ni tukar H2 lah. Okay, H2 personal website. Right, Ctrl S, and then okay, dah keluar nama you. Okay, untuk navigation kita akan tukar link ni menjadi navigation kepada home, biodata, experience dan sebagainya. Okay, navigation dekat sini. Ref ni tukar kepada link. Link untuk first kali kita nak letak biodata.html. Kat sini kita boleh letak nama dia biodata. Kat sini kita letak apa lagi yang kita ada? education.html. experience.html. family. Bawah ni boleh buang. And gallery. Lepas tu kita ada passion. Ctrl S. Okay, now kita ada semua ni yang akan link kepada HTML yang seterusnya lah. Okay, next what we need to do, contoh dekat bawah ni kita boleh letak slider. It's up to you nak letak atau tidak, tapi saya tunjuk ni, siapa yang nampak boleh buat. Okay, contoh di bawah ni kita boleh letak slider. Spot wallpaper contohnya. Make sure letak yang berkaitan dengan you lah. Contoh kita ambil Cristiano Ronaldo. Letak dalam folder image slider1.jpg. Okay, then gambar ni kita ambil random je. Oops.
slider2.jpg. slider3.jpg. Okay. Now macam biasa kita cari slider, slideshow HTML, ambil daripada sini sampai sini, Ctrl C. Okay, kita boleh paste dekat bawah. Letak dulu komen slideshow, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, save. And then dekat sini kita boleh letak untuk slideshow container. Sampai tutup script, Ctrl C, dan letak dekat sini, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl S, and then kat sini images, folder images slider 1, folder images slider 2, then next. Images slider 3, Ctrl S, refresh. Okay, you will have slider kat sini lah. Okay, untuk auto boleh juga Google auto slide JS, automatic slideshow, and then kita ambil start daripada function show slide sampai bawah, copy, and then masukkan di bahagian sini, enter, Ctrl V, Ctrl S, and then refresh dekat sini, it will be auto slide. Okay, dekat sini you boleh replace gambar you. Untuk home page ni letak secara summary sahaja. Siapakah you, apakah title yang you pegang sekarang, dan sebagainya. Dekat biodata, education experience, semua ni barulah masuk secara detail lah. Okay, seterusnya untuk homepage ni boleh replace sendirilah. Dekat sini boleh explore coding dalam ni. Untuk tema bootstrap yang lain pun boleh juga. Untuk kalau tak nak siapa yang tak nak pakai tema yang macam ni, boleh search saja layout, website layout template. Ambil sahaja mana-mana. Contoh saya ambil yang ni. Okey, pilih. Boleh pilih sendiri lah. Contoh you nak ambil template yang ni. Okey, yang ni preview in browser. Okey, contoh you nak tema yang macam ni untuk website, untuk bahagian biodata, contohnya macam tu lah. Right click, inspect. Okay, dekat sini pergi dekat sources, double click index, and then boleh copy semua ni, ataupun tekan sini Ctrl A, Ctrl C. Boleh buka biodata.html pula. Okay, Ctrl V, Ctrl S, and then dekat sini dekat head, mana head? Okay, dekat head ni, okay, delete link href untuk CSS ni. Kita nak pakai customize punya CSS.
delete. Okay, now tekan dekat elements and tekan link kat sini. Okay, ni adalah CSS untuk website ni. So tekan sekali kat sini, Ctrl Alt, Ctrl C. Now saya nak you buat style yang baru. New item, text document, biodata, styles.css. Okay, kat sini boleh paste CSS you, dan dekat sini boleh tambah link untuk CSS baru. Style sheet, ref, style, folder style, kita ambil biodata style.css. Ctrl S and should be menjadilah. Okay, refresh, then boleh tekan biodata. Okay, kita dah masuk website ni. Okay, ini somehow tak menjadi dia punya. Ni boleh check balik sebentar biodata styles.css. Okay, tak tutup ni. Ctrl S, refresh. Tak juga ni. Okay, check tengok. Okay, dah jadi dah. Okay, should be like this lah. Okay, kalau tak jadi juga nanti follow balik video saya. Okay, untuk yang macam link-link ni pun boleh juga buat dalam biodata.html tadi. Boleh tukar dekat sini lah. Okay, segala konten dia boleh replace dengan you punya. Dan jika nak pakai template ni sahaja untuk keseluruhan website you pun tak ada masalah. Okay, untuk biodata pakai yang ni. Lepas tu contoh tekan features, dia akan pergi bawah kan. Okay, features ni mungkin you nak letak experience pun boleh. Pakai je template ni. Okay, right. Okay. Okay, next. Saya nak terangkan tentang group assignment. Group assignment pun
lebih kurang juga macam individual assignment. Buat okay, untuk group assignment, you kena buat website untuk company pilihan you lah. Contoh you nak buat website untuk mana-mana company. Contoh nak scan copy ataupun Burger Ramly ke. Okay, so you kena buat proposal untuk website development tu, dan juga using website development lifecycle. Report must be written according to the following format. Okay, untuk outline saya ada terangkan kat sini. Untuk ideas for company website, content dia boleh rujuk kepada mana-mana competitor punya website lah. Contoh you nak buat website untuk company yang provide service beverage kopi, you tengok website-website mereka, jadikan rujukan. Apakah yang dia orang letak dalam tu. Ini hanyalah sebagai guide sahaja. Okay, macam mana you nak susun atas creativity you tersendiri. Ada yang you tak nak letak dan ada yang you nak tambah sendiri pun tak ada masalah. Okay, untuk proposal, cover page macam biasa, title page, acknowledgement, table of content, and list of figures. Ni semua kena ada. Okay, about the company, include the details about your client company lah. For example, apakah background dia, history dia, logo, location, business activity dan sebagainya. And objective of the company, apakah objective of the company. Okay, seterusnya dalam part planning, discuss the preparatory phase of the project. Project scope and objective. Define the scope of the website project. Goals, objective and intended outcomes. Okay, apa yang you nak capai setelah website ni siap. Apakah website you ni boleh membantu company tu dari segi apa. Okay, target audience analysis. Conduct target audience analysis based on website. Apakah demographic website visitor you. Siapakah customer-customer you, daripada negeri mana, pendapatan mereka berapa. Okay, daripada planning ni barulah you boleh decide content apa yang you nak letak bersesuaian dengan audience you, tema macam mana you nak pakai. Okay, nanti kita akan pergi. And then competitor analysis, evaluate competitor website to understand industry standard. Okay, you kena evaluate. Contoh nak scan copy, dia punya competitor copy mesin contohnya. Okay, so you evaluate competitor punya website dan apa yang you nak tambah baik daripada rujukan you tersebut. Okay, next point, the developers present information about team members, your team members lah. Contoh dalam group assignment you ada 3 ke 4 orang. Okay, state dia orang punya, you guys punya roles and responsibility. Konsep atau team, pilih salah satu, ataupun you nak mix pun boleh. You nak tema untuk website you tu nak minimalis ke, modern ke, vintage or retro, atau you nak mix elegant dengan vintage, mana-mana lah. Okay, you terangkan tema apa, konsep apa yang you nak pakai, dan significant why you nak pakai konsep tersebut. Apakah benda website you ni, tema yang you pilih ni sesuai dengan audience you dan sebagainya. Okay, you kena olah lah semua tu. Okay, and then teams point ni pun segala point yang kena ada di bawah konsep dengan team ni. Ni adalah color palette you nak pakai, specific color palette, skema apa yang you nak pakai, visual element, typography, tulisan, font apa nak pakai, texture and pattern. Semua ni kena terangkan apa yang you nak pakai dan apakah signifikannya. Okay, segala-galanya boleh rujuk dekat sini lah. Kepada yang tidak berkenaan boleh saja eliminate. Lagi banyak you letak, InsyaAllah lagi senang lah, anda dapat lebih markah lah. Okay, next, hardware and software yang you pakai necessary untuk project. Nanti boleh google standard website development pakai hardware and software apa, and letak sekali dengan budget, berapakah harga untuk
website development. Ni you nak propose untuk buat website untuk nak scan copy contohnya. So you nak hardware dan software yang macam mana untuk nak scan provide dekat you, untuk you buat website mereka ni. So you buat lah yang terbaik untuk hardware and software ni untuk budgeting. Project timeline, outline the schedule milestone of the project. Project timeline ni boleh rujuk appendix 1 di dalam folder. Okay, yang ni dalam ni ada. Ni adalah project timeline. Ni semua activity you highlightkan daripada minggu 1 sampai week 14. You dekat mana? Testing start dengan week 14, 13. Okay. Untuk learning HTML daripada week 1 sampai week berapa. Okay, ni semua you boleh isi sendirilah nanti. Okay. Right. Next. Sitemap illustrate the structure and layout of the website. Okay, sitemap ni contohnya saya bagi macam ni lah. Okay, kita ada home. Apakah sitemap? Apakah page-page yang ada di dalam website you? Contoh di bawah about us kita ada history, management, okay, service, consulting, training. Yang ni boleh rujuk Google saja macam mana nak buat sitemap. Okay, next kita ada analysis and discussion. Okay, you kena buat discussion and analysis, understanding the market, figuring on what's happening in the industry where the website will exist, like siapa competitor you and apa yang customer nak sekarang ni, apakah demand customer. Okay, you nak you mesti kenal user you siapa, deciding on the content. Okay, semua ni boleh baca and self-explanatory lah ni. Okay, looking out what others are doing. Okay, discuss macam mana analysis carry out for the project. Untuk analysis yang you buat sebelum you nak significant kan pembinaan website you ni. Okay, next we have prototyping and review. Okay, kat sini kita barulah masukkan storyboards, flowcharts, planning tool yang korang guna untuk design phase lah. Okay, macam mana flowchart tu? Flowchart tu contoh user daripada website you tekan start, macam ni lah buat flowchart. Homepage akan pergi about us, service dan sebagainya. Kalau dia nak contact, dia contact. Kalau tak nak, dia akan habiskan macam tu. Okay, ini untuk homepage saja. Untuk benda-benda lain pun kena buat flowchart jugalah untuk aktiviti-aktiviti lain yang ada dalam website you. Alright. Okay, another thing. Okay, development and testing. Ni you develop lah menggunakan coding. Okay, ada juga beberapa benda yang perlu reportkan di dalam ni. Building the website, this is where actual. Okay, coding and design. Okay, to bring design. Okay, yang ni boleh baca and cuba olahkan, terangkan apakah plan you nak buat. Okay, and testing, ni semua pun boleh juga terangkan dalam ni semua contoh yang saya bagi. Kalau nak tambah sendiri pun boleh. Kalau tak ada kena-mengena pun boleh eliminate. Depends kepada website you punya kesesuaian lah. Okay. Okay, release and SEO. Macam mana you nak release website tu menjadi online. Okay, sekarang ni kalau nak release memang kena bayar. So tak perlu release, tapi you just Google macam mana orang buat website dan release website tu. You just cerita saja macam mana you nak plan nak release website ni, nak pakai domain apa, berapakah bayaran setahun. Dan SEO ni search engine optimization. Macam mana you nak biarkan website you ni menjadi top ranking dalam Google contohnya. Untuk menjadi top ranking dalam Google, website tu kena quality content, keyword research. You kena research keyword apa yang selalu user pakai. So you kena insert this keyword yang famous ni, you kena involve sekali dalam website you. Okay, on page optimization, mobile friendly website. Semua ni website yang berkualiti akan naik ranking dia di dalam Google search engine lah. Okay. Okay, bagi tahu, explain plan you nak buat apa. Okay, untuk release and SEO ni. Untuk maintenance pun sama, monitoring and analytic, functionality check, server maintenance. Ni semua boleh baca sendiri dan olah. And conclusion, summary of main points, recap balik main section, stages covered, achievement and objective align tak website you ni dengan objective of the company, key insight and discoveries, discovery baru yang you buat, and challenge faced during the development of the website lah, and recommendation of next step. Offer suggestion untuk next step. Let's say lah you dah siap website you ni, and next step
you nak recommend? Okay, untuk penambahbaikan di masa hadapan, mungkin future developer boleh tambah di bahagian ini dan bahagian ini. Mungkin developer boleh research di bahagian ini dan bahagian ini. Contohnya macam tu lah. Okay, seperti biasa, bibliografi, APA, appendix dan sebagainya. Okay, ini semua dah boleh self-explanatory. Okay, untuk proposal, saya nak you guys tunjuk rangka atau draft untuk next class. Okay, untuk website development pun dah boleh start dah buat untuk individual. Okay, dan group project pun dah boleh tunjuk lah, individual and group project. Start sikit-sikit. Saya nak tengok rangka je dulu. Taklah siap penuhnya pun tak apa lagi. Okay, untuk next class kita akan update and check satu persatu. Tak ada apa yang tak faham boleh tanya sewaktu kelas. Okay, thank you so much. That's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.